Hari ini saya akan membincangkan tentang soalan jelaskan bagaimana kepemimpinan transformasi dapat menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Sebelum itu, saya akan menerangkan tentang maksud kepemimpinan transformasi. Menurut Lightwood 1992, kepemimpinan transformasi lebih bertepatan dengan peranan pengetua sebagai pemimpin, iaitu membuat perubahan kepada organisasi dan dalam pada masa yang sama mengubah sikap, cara berfikir dan tingkah laku guru-guru. Seterusnya, menurut Heath 1996, kepimpinan transformasi mempunyai kebolehan dan kualiti untuk mengenal pasti keperluan untuk berubah, menghasilkan visi untuk perubahan, dan memastikan organisasi terlibat dalam proses perubahan. William 2010 pula berpendapat bahawa kepimpinan transformasi sebagai kepimpinan yang menjana kesedaran, memberi motivasi kepada orang bawahan dan mempengaruhi orang bawahan untuk mengutamakan keperluan dan kepentingan kumpulan bagi membawa kebaikan kepada ahli kumpulan. Jadi, bagaimanakah kepimpinan transformasi dapat menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan? Kecemerlangan sesebuah sekolah bergantung kepada amalan gaya kepimpinan yang digunakan oleh guru besar ataupun pengetua. Menurut Noridah 2000, kepimpinan transformasi mempunyai pengaruh yang kuat untuk mewujudkan sebuah sekolah yang berkualiti dan cemerlang. Pengetua ataupun guru besar yang menggunakan gaya kepimpinan transformasi akan memberikan kesan positif kepada setiap individu di sekolah, iaitu pekerja, guru dan pelajar. Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada sikap guru besar ataupun pengetua dan guru-guru itu sendiri, yang mana pengetua dan guru akan menjadi role model ataupun menjadi contoh kepada murid dengan menunjukkan tingkah laku yang terpuji. Untuk melihat bagaimana tingkah laku guru besar, pengetua dan guru membolehkan keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran, kita akan lihat dengan menggunakan teori kepimpinan transformasi yang diasaskan oleh Burns 1978 dan Bass 1985. Menurut Burns 1978, terdapat 4 dimensi tingkah laku dalam kepimpinan transformasi. 4 dimensi yang dibincangkan di dalam teori kepimpinan transformational Burns 1978 dan Bass 1985 ialah: yang pertama, pengaruh yang ideal ataupun pemimpin karismatik; yang kedua, rangsangan intelektual; yang ketiga, motivasi inspirasi; dan yang keempat, pertimbangan berasaskan individu. Kita pergi kepada dimensi yang pertama, iaitu pengaruh yang ideal ataupun pemimpin karismatik. Menurut Bass 1998, sifat pemimpin yang bersifat karismatik ialah seorang pemimpin yang sanggup berkorban demi kepentingan organisasi dan bersifat optimis terhadap visi dan misi yang ingin dicapai. Jadi, guru sebagai pemimpin seharusnya menjadi teladan ataupun role model kepada pelajar, mempunyai misi dan visi yang jelas dan mestilah berani menghadapi risiko. Jadi, guru sebagai pemimpin karismatik akan melahirkan pelajar yang patuh dan taat kepada guru dan mengagumi guru.
Hal ini membolehkan pelajar mempunyai rasa hormat yang tinggi kepada guru tersebut dan seterusnya menyebabkan mereka akan melakukan setiap arahan guru dan menumpukan setiap sesi pengajaran dan pembelajaran. Jadi, hal ini akan membawa kepada keberkesanan proses pembelajaran dan pengajaran tersebut. Seterusnya, pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih berkesan sekiranya pengetua ataupun guru besar berani mengambil risiko untuk melakukan perubahan. Menurut Elger 2008, pengurus sekolah yang berkesan harus mempunyai keinginan untuk melakukan perubahan transformasi di sekolah. Jika pengurus sekolah tidak mampu berubah mengikut peredaran zaman, maka guru tidak akan maju dan pembelajaran murid turut terjejas. Jadi, guru besar ataupun pengetua seharusnya mempunyai keinginan dan berani untuk mengubah sistem pembelajaran ke arah yang lebih baik. Contohnya, dalam kaedah PNP, guru perlu menggunakan kaedah yang terkini dan mampu untuk memberi kesan yang efektif kepada murid. Contohnya, mengaplikasikan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Hal ini karena penggunaan teknologi mampu untuk menarik minat murid dan membantu mereka untuk memahami sesuatu perkara dengan lebih mendalam. Jadi, hal ini secara langsung akan menyebabkan pengajaran dan pembelajaran itu lebih berkesan. Seterusnya, dimensi yang kedua yaitu rangsangan intelektual. Guru besar ataupun pengetua yang menggunakan kepimpinan transformasi, mereka mampu untuk merangsang pengikutnya untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif, berfikiran terbuka dan boleh menyahut cabaran apa jua cabaran yang diberikan. Disebabkan oleh rangsangan intelektual yang diberikan oleh pengetua ataupun guru besar kepada guru-guru, guru-guru dapat berfikir secara kreatif dan kritis dalam merangka dan melaksanakan sesi pembelajaran dan pengajaran. Contohnya, mereka boleh berfikiran secara kreatif dalam mempelbagaikan kaedah mengajar, termaksudlah mempelbagaikan aktiviti yang menarik dan menggunakan alat bantu mengajar yang pelbagai. Penggunaan aktiviti pembelajaran yang pelbagai dan juga alat bantu mengajar yang pelbagai akan memudahkan murid-murid itu faham serta membuatkan murid tidak mudah bosan untuk belajar sesuatu perkara. Jadi, hal ini akan meningkatkan lagi keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. Seterusnya, dimensi yang ketiga yaitu motivasi inspirasi. Dalam kepimpinan transformational, pengetua ataupun guru besar akan memberi semangat, memberi motivasi, dan memberi sokongan moral kepada orang bawahannya, yaitu guru. Pengetua ataupun guru besar sebagai pemimpin transformasi yang memberikan motivasi inspirasi kepada guru, membolehkan komitmen guru dapat ditingkatkan. Selain itu, guru juga akan percaya kepada kebolehan diri mereka dan secara tidak langsung motivasi dalaman akan meningkat. Menurut Button 2003, guru yang berkesan ialah mereka yang bermotivasi tinggi dan menunjukkan minat dan sentiasa melibatkan diri dalam penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. Jadi, sekiranya guru tersebut sentiasa membuat penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran, secara tidak langsung, pengajaran dan pembelajaran yang seterusnya akan lebih berkesan. Menurut Dian, dimensi motivasi inspirasi memberi kesan ke arah peningkatan komitmen dan kualiti guru serta kemajuan pasukan. Jadi, pemimpin ataupun pengetua yang menggunakan gaya kepimpinan transformasi dapat meningkatkan komitmen dalam kalangan guru. Hal ini secara langsung membolehkan pengajaran dan pengajaran itu lebih berkesan kerana guru tersebut memberikan 100% komitmen kepada kerjaya mereka sebagai seorang pendidik. Sikap guru yang mempunyai komitmen yang tinggi dan mempunyai motivasi yang tinggi
mampu untuk melahirkan pelajar yang percaya kepada kebolehan diri dan mempunyai keyakinan yang tinggi. Hal ini akan menyumbang kepada keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran kerana pelajar tersebut akan sentiasa percaya pada diri mereka bahawa mereka boleh melakukan sesuatu. Jadi, mereka akan sentiasa berfikiran positif dan tidak mudah untuk menyerah kalah. Seterusnya, dimensi kepimpinan transformasional yang terakhir ialah pertimbangan berasaskan individu. Dalam dimensi ini, guru akan memberikan perhatian secara individu kepada pelajar, sedia membantu pelajar dan sentiasa memberi nasihat yang baik kepada pelajar. Perhatian yang diberikan oleh guru kepada para pelajarnya akan menyebabkan pelajar tersebut sentiasa rasa dihargai dan rasa diperlukan. Jadi, hal ini akan menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan kerana pelajar tersebut akan sentiasa bersemangat untuk belajar di kelas. Sikap guru yang sedia membantu juga membolehkan pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan kerana guru sentiasa bersedia untuk membantu pelajar yang lemah terhadap sesuatu perkara ataupun terhadap sesuatu subjek. Kesimpulannya, amalan kepimpinan transformasi iaitu 4 dimensi tingkah laku yang dibincangkan sebentar tadi adalah sangat membantu dalam pembentukan kemahiran dan peningkatan kualiti guru. Semakin tinggi amalan kepimpinan transformasi yang diamalkan dalam kalangan pemimpin sekolah, iaitu pengetua ataupun guru besar, semakin tinggi tahap kualiti guru dapat dihasilkan. Kemahiran guru dan kualiti guru yang tinggi adalah sangat membantu dalam menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Hal ini seterusnya akan meningkatkan lagi kecemerlangan sekolah.